أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum. Salam. Cibi salam. Okay, insyaAllah. Okey tak? Okay, subhanallah. So, okay. Kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mula dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setinggi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam tu kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita mengundang rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lepas kita membincangkan berkenaan dengan adab apabila kita qada hajat. Adab apabila kita nak membuang air, nak berkemih, nak berberak, adab. Nak cerita indahnya Islam sampai ke tahap ya pun diajar. Pada hemat manusia, ia adalah benda yang fitrah saja. Tetapi benda fitrah yang perlu disusun dan diatur dengan baik
supaya ianya lebih sempurna pada diri manusia. Dan pada hari itu menyambung lagi, masih dalam kitab Mukhtasarul Latif, beralih kepada fasal yang lain. Dan pada hari itu masih dalam bab taharah, dalam bab bersuci, akan kita sentuhkan, akan kita masuk kepada perbincangan fasal yang mewajibkan, fasal yang mewajibkan seseorang yang tadi mandi. Ataupun mudah bahasa kita, perkara yang menjadi sebab wajib bagi seseorang yang mandi. Perkara yang menjadi sebab kepada seseorang yang mandi wajiblah. Maka berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, wa yujibu ghusla min khamsati asya'a. Wa yujibul ghusla min khamsatin asya'a, yaitu diwajibkan mandi atas 5 perkara. Diwajibkan ke atas kita untuk mandi bila berlaku 5 perkara. Maka kata pengarang, min ilajil hasyafati fil fajr. Min ilajil hasyafati fil fajr. Yang pertama, kata pengarang tadi, masuknya hasyafah ke dalam faraj. Yang tu kita sebut tu kebanyakannya tidak disebutkan secara detail dalam khusus kahwin. Jadi orang muda kadang-kadang nasi pasti. Macam ni nak mewajibkan seseorang suami ya mandi wajib. Apa benda yang menjadi sebab kepada seorang suami dan isteri mandi wajib? Macam ni keadaan. Maka tu yang pertama tu, iaitu apabila masuknya hasyafah ke dalam faraj. Bila sebut hasyafah, kita si faham lagi. Si faham. Adakah tenggelam penuh zakar ke dalam faraj ataupun macam ni? Tak kami kira semua orang dewasa, semua kena tahu, semua kena faham hukum. Kalau nak cerita malu, susahlah kita nak dapat hukum tu. Tu namanya ilmu. Hasyafah tu tuan-tuan, nya zakar. Zakar. Kalau dalam kitab fiqh, kemaluan lelaki, kemaluan perempuan, dua-dua disebut sebagai faraj. Nya bukan hanya merujuk kepada kemaluan perempuan yang faraj. Kemaluan lelaki pun disebut sebagai farjun. Cuma bila dalam beberapa perkara hanya disebut sebagai zakar. Zakar berarti kemaluan lelaki. Sebab dalam bahasa Arab nya ada perkataan muzakkar muannas yang merujuk kepada lelaki ataupun perempuan. Jadi dalam perkara tu juga nak membezakan al-farjun, kemaluan bagi lelaki dengan perempuan, maka disebut faraj dan zakar. Jaranglah orang mencarut pakai perkataan zakar tu. Saya dah. Sebabnya si tahu. Jadi bila sebut farjun, maksudnya tempat keluar air. Tempat keluar air. Sebab ialah dalam kitab fiqh, dalam bab taharah, kemaluan lelaki dan kemaluan perempuan yang disebut sebagai farjun, tempat keluar air. Nya dua, faraj atau dubur. Faraj atau dubur. Farjun, tempat keluar air. Dubur, tempat keluar najis. Dua jalan. Faraj, tempat keluar air.
dubur tempat keluar najis. Jadi kita faham lah, dua. Tetapi bila nak membezakan faraj, al-farjun lelaki dan perempuan, maka ada beza lagi. Maka ditetapkan perkataan bagi kemaluan lelaki zakar, kemaluan perempuan faraj. Nah, kan mudah. Ya, kita nak faham dulu lah. Dan apabila masuknya hasyafah ke dalam faraj, berarti hasyafah itu adalah sebahagian daripada zakar lelaki. Nya bukan keseluruhan, tetapi sebahagian. Nya sebahagian daripada kemaluan lelaki. Dan yang tu yang orang sih faham, yang ramai orang tidak mengetahui. Ustaz, kalau kami bersama dengan isteri, belum masuk ustaz, pergi kedai ajak. Nak mandi sih, nak mandi. Tu persoalan orang dalam bab perkahwinan. Kena mandi, kena mandi. Wajib si kami mandi. Kami pegang bini kami. Kami dah mau bersama dengannya. Tiba-tiba si jadi. Si jadi. Jadi adakah kami kena mandi ataupun si? Situ jadi penanda arasnya. Apabila telah masuk hasyafah ke dalam faraj, maka wajib mandi. Persoalannya apa hasyafah? Persoalannya, apakah hasyafah? Iaitu sebahagian daripada kemaluan lelaki. Sebahagiannya macam ni, penuh kan? Ataupun sifat zakar lelaki yang sendiri kan? Maka disebut dalam kitab-kitab fiqh bahawa ianya adalah kepala zakar. Kepala zakar ya. Si faham lagi? Tok. Tok nak beri faham tu. Kemaluan lelaki. Si bersaya Ustaz. Contoh. Mun gelin pun kita angkat. Mun dah gelin tu ada betul pan tu. Dah beri faham tu tuan-tuan. Yang malu-malu tu ilmu tu. Kita sebut tentang ilmu. Mau belajar juga kerusi ya. Baik. Mau nyatakan kepada kita supaya kita faham. Kita faham. Bila sebut hasyafah, iaitulah kepala bagi zakar. Yang bahagian depan tu. Ya hasyafah. Apabila masuknya hasyafah ke dalam faraj, maka wajib mandi. Semua kau Ustaz, si payah semua, si tunggu semua, sebahagian, maka wajib mandi. Jadi macam ni mau tahu, kalau dah masuk sebahagian, yakin, dengan yakin, maka wajib mandi. Tak diertikan dengan apabila telah masuknya hasyafah ke dalam faraj, wajib mandi. Jelas lah. Sikan mau beri contoh lain lagi. Masuk macam ni, si payah Masuk. Maka yang pertama, apabila masuk hasyafah kepala zakar maksudnya, ke dalam faraj. Yang kedua, perkara yang menjadi sebab kepada wajibnya mandi. Wa min khurujil mani, iaitulah apabila keluar mani. Keluar mani. Apabila keluar mani, sama ada dalam apa-apa keadaan. Sama ada dalam keadaan jima, ataupun dalam keadaan mimpi, ataupun dipaksa. Saya dah kerja, tangan dalam seluar aja. Dipaksa keluar. Maka ia pun menjadi sebab kepada wajib mandi. Apabila keluar mani, maka perlu faham apa sifat bagi mani. Sebab ada orangnya silap faham tentang mani dengan wadi. Silap faham. Ustaz,
air yang ada 3 kan? Air kencing, air wadi, air mani. Jadi macam ni mau tahu sifat. Air kencing sifat ceritalah tuan-tuan. Semua tahu. Macam ni sifat air kencing. Hancing. Hancing. Baunya lain kan? Wadi jernih. Wadi jernih. Bila wadi tu keluar, kata kita cerita. Mani bersifat pekat. Nya pekat. Kalau dalam kitab fiqh disebut sebagai bersifat pekat kekuning-kuningan. Maka ya, nak cerita kitab fiqh lagi detail. Bersifat pekat kekuning-kuningan. Ya maksudnya ya yang dinamakan sebagai air mani. Wadi cair. Wadi itu air wadi cair. Ada pun air kencing selain daripada air. Maka bila mana sampai tahap telah keluar mani, wajib mandi. Keluar mani macam ni. Keluar yang tadi kekuning-kuningan ataupun pekat. Sifatnya keluar macam ni, keadaannya keluar. Dalam kitab fiqh, dalam kitab Wisyah Afrah wa Isbahul Falah, Syekh Daud Fatani kata sifatnya keluar ya dalam keadaan terpancut-pancut. Ya namanya mani. Kalau dalam khusus kahwin cerita macam tu, kami rasa saya dah masalah orang muda nak kahwin. Tahu. Tahu. Tapi kadang-kadang semua orang dapat sebutlah benda tu di khalayak. Sebab mungkin ada orang perempuan malu dengar, orang lelaki malu juga. Tapi kami kalau dah masuk bab tu, simuk cerita juga lah tuan-tuan, supaya faham. Malu paksa tolak tepi. Kalau berolok masa mengaji, masa belajar, pensyarah kami merah muka. Dalam dewan kuliah, ada pelajar perempuan, pelajar lelaki, dekat 200 orang. Cerita benda kelak tu. Malu. Tapi semata-mata nak beri faham, paksa juga sebut. Alhamdulillah, faham sebab faham dapat cerita dengan tuan-tuan. Dapat juga belajar macam ni, nak kongsikan benda tu supaya tolak sikit rasa malu. Kita bukan buat jenayah. Kita nak beri faham. Apabila berlaku benda tu, kalau tidak dilakukan ataupun tidak mengangkat hadas dengan betul, ibadah kita tidak sah. Sebab ia terpaksa tolak tepi malu. Bukan kita mula benda jahit tu. Nak beri faham. Apatah lagi nya berkaitan dengan bersuci dan bersangkut paut dengan hal ibadah kita. Maka ia sifat mani. Keluarnya terpancut-pancut, kemudiannya pekat, kemudiannya berwarna kuning. Bila keluar tu daripada kemaluan lelaki, ketika mananya bersama dengan pasangannya, ataupun pada mana-mana keadaan, makanya wajib mandi. Wajib mandi. Yang ketiga kata pengarang rahimahullah, wa minal haidhi, apabila datang haid, datang kain, orang kita padah macam-macam lah, datang kain, datang bulan, nak tembak Jepun, apa-apalah nak beri faham benda ya. Ya maksudnya haid. Ya maksudnya haid. Bila mana berlaku benda tu ke atas orang perempuan, hanya orang perempuan saja. Jadi kalau orang lelaki yang madahnya datang bulan, pembulak besar, ambil sifat usah, sifat semayang Jumaat, kena datang bulan. Datang seluar. Kan datang kain, datang seluar. Orang perempuannya, rambut panjang, pakai baju kurung, ada halkum, ada misai sikit, sama aja kan ada gini tu macam-macam. Malu mengaku lelaki, bangga mengaku perempuan. Mau madahnya datang bulan juga. Haid tu perlu faham juga. Perlu tengok kepada perkiraan haid, tempoh uzur bagi seseorang perempuan. Tempoh singkat uzur bagi seseorang perempuan iaitulah sehari semalam. Di sisi fiqh mazhab Syafi'i.
Tempoh paling singkat uzur bagi seseorang perempuan sehari semalam. Lebat darahnya keluar lebat. Kemudian paling lama tempohnya bagi seorang perempuan uzur iaitulah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Lebih daripada istihadah. Istihadah. Jadi dalam tempoh sehari, hari pertama sehingga ke hari 15, dalam tempoh bila-bila masa orang perempuan boleh juga tamat tempoh haidnya, bergantung kepada kitaran haid masing-masing. Cuma nak sebut minimum 1 hari 1 malam, maksimum 15 hari 15 malam. Masuk hari ke-15 ke-16, walaupun masih ada darah keluar pada kemaluan orang perempuan, bukan darah haid tetapi darah istihadah, darah penyakit, wajib solat dah ketika tetap wajib solat. Orang lelaki kena tahu juga tentang kitar haid isterinya. Kena tahu kitar haid anaknya. Kena tahu. Kena tahu benda Sebab apa? Sebabnya berkaitan dengan ibadah. Masuk hari 17 kita tanya, si semayang kita masih datang kain ke bang? Bukan datang kain datang alasan dah Sebab namanya istihadah. Dalam kitab fiqh disebut sebagai darah penyakit. Kan gigi darah tu macam ni kami nak semayang, bersihkan, segera bersihkan dan terus solat. Kalau darah keluar dalam tempoh solat, makanya tetap sah. Cuma sebelum solat kena bersihkan dulu. Sebab darah penyakit. Ni dapat kita nak atur. Sebab berlaku ada orangnya makan ubat. Lama saya datang bulan. Lama tak ada kes. Kami pernah tanya dengan Dr. Sulaiman Al-Baruhi, pensyarah di Universiti Sultan Universiti di Brunei, Sharif Ali. Sultan Sharif Ali dah meninggal dah. Dr. Sulaiman Al-Baruhi dulunya pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian diambil oleh universiti di Brunei untuk jadi pensyarah di Sian. Dia pernah datang situ Masjid Taqwa tu. Waktu kami bertugas di situ, pernah jumpa dengannya duduk di Sia. Kami ingatlah kalau posisi dalam dewan tu Sia. Duduk di Sia bersama dengan Profesor Media Dr. Hasnan Kasan. 3. Kami orang 3 Sia jumpa. Bercerita, pernahlah bercita-cita mau bawanya kuliah di Masjid Taqwa tu dulu. Sebabnya antara orang yang faqih, orang yang sangat alim, untuknya kongsikan kepada kita kitab hikam. Tapi si kesampaian tahun 2018, seingat kami yang meninggal lah di Brunei, sakit. Si kesampaian sial. Tapi namanya kami ingat. Kata Dr. Sulaiman Al-Baruhi, ada orang perempuan yang ambil ubat sebabnya lama dah si datang bulan. Bila mananya makan ubatnya, datang bulannya, datang kainnya tadi, sehingga 3 bulan berturut-turut tanpa henti. Haid tadi 3 bulan berturut-turut tanpa henti. Benda tu berlaku pada orang perempuan. Mungkin orang lelaki si dengar gila Jadi kami tanya, jadi doktor, macam ni kita nak menyelesaikan masalah dalamnya? Maka 15 yang terawalnya dikira sebagai haid, 16 masuk hari ke-16 sehingga yang berikutnya dikira sebagai istihadah, darah penyakit. Haidnya dikira hari pertama sehingga ke hari 15. 16 dan ke akhirnya adalah darah istihadah, yang mana mewajibkannya untuk mengangkat hadasnya dan wajib baginya solat seperti biasa. Tak orang lelaki nak tahu. Jadi orang perempuan apabila haid, hendaklahnya mengangkat hadasnya, wajib baginya mandi apabila telah selesai tempoh haidnya, sama ada melalui jalan yang biasa ataupun melalui kaedah yang telah kita sebutkan tadilah, melalui masalah-masalah yang berlaku. Kemudian apa lagi perkara yang mewajibkan mandi
kata pengarang wan nifasi. Wan nifasi, iaitu nifas, darah orang perempuan beranak. Nifas. Berapa tempoh paling singkat bagi seseorang perempuan nifas? Tempoh paling singkat bagi seorang perempuan nifas, iaitulah sedetik. Darah nifas sedetik. Berarti sedar, ibarat dia lah. Ataupun yang paling lama 60 hari. Ya, tempoh paling panjang bagi seseorang perempuan nifas. Paling singkat 40 sedetik. Kebiasaan 40 hari. Paling panjang 60 hari. Ada orang perempuan sampai hari ke-44 darah nifas dah berhenti. Hari ke-50 darah nifas dah sedar lagi, darah melahirkan sedar lagi, habis. Maka apabila telah tamat tempoh nifasnya maksimum 60, masuk 61 dan ke atas, ya darah istihadah, darah penyakit, wajib baginya mandi. Orang lelaki lah, orang lelaki yang muda-muda macam kami tu. Ni tahu bini beranak lagi. Bila bini beranak lagi, maka kena tahu lah, kita kena tahu benda tu. Berapa hari dari bilanya beranak, berapa hari dah. Masuk hari ke-61, dia ada darah. Si semayang kita. Si semayang memang. Dia darah tu, dia ada darah. Istihadah. Maksimum 60 hari. Cukup 60 hari, mandi wajib, solat. Dia ada darah tu, bersihkan. Sebelum solat, bersihkan. Kemudian pakai pakaian yang bersih. Pakai pad yang bersih. Kemudiannya solat. Kalau darah keluar dalam solat, ya dimaafkan oleh syarak sebab telah diusahakan, makanya dikira tetap bersuci untuk solat ya. Dan yang terakhir wal wiladah, kata pengarang rahimahullah, wiladah, melahirkan anak, maka wajib bagi seseorang perempuan mandi. Bila mana dah beranak, kadang-kadang dalam masyarakat kita si bagi mandi. Mandilah lepas beranak lah. Bentanlah ustaz. Sedar. Ngoyanlah ustaz. Ada macam-macam lah. Kita nak sebut tu mandi lepas beranak. Tapi janganlah benda lain sejuk berhabis. Pakailah, berilah air yang sesuai. Tu shower kan kena tu ada heater. Pakai heater lah. Jadi nak beritahu kepada kita 5 keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Dalam kitab lain ada sebut 6, ada sebut 6. Tapi kita sebut situ 5 ah. 5. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ialah yang disebutkan sebagai perkara yang menjadi sebab kepada seseorang wajib mandi. Dan perkara-perkara tu kadang-kadang mungkin di peringkat kita sedar. Kalau orang-orang muda, banyak masalah benda tu. Banyak masalah. Contoh dalam hal perkahwinan. Dalam hal perkahwinan, hubungan suami isteri. Kalau kami pegang-pegang ajak bini kami ustaz. Yanya. Pegang-pegang ajak. Masuk si. Masuk si. Si bersama. Tidak bersetubuh, tidak berjima, tetapi pegang-pegang ajak. Apabila dalam kitab Fiqhul Manhaj, dalam perihal munakahat, apabila telah sampai kepada tahap wati', wajib mandi. Sampai kepada tahap wati', wajib mandi. Apa wati'? Syahwatnya naik. Telah sampai kepadanya apa madah? Tahap syahwatnya. Maksudnya yang geli-geli ah. Pegang suami, pegang isteri, isteri pegang suami. Yang geli-geli. Sehingga kepada sampai tahap syahwatnya, maka wajib mandi. Wajib kepadanya mandi. Tok pandangan daripada
sebahagian ulama mazhab Syafi'i yang dinukilkan oleh Syekh Mustafa Khin, Syekh Mustafa Bura dan Ali As-Sarbaji. Sampai pada tahap wati' wajib mandi. Tetapi dalam fiqh yang disebut oleh Syekh Daud Fatani, kemudiannya dalam kitab-kitab Mukhtasarul Latif tu, apabila masuk hasyafah saja. Tetapi pendetailannya yang tadi yang didatangkan dalam kitab Fiqhul Manhaji, iaitu apabila sampai kepada tahap syahwat, wati, geli-geli tadi pun wajib mandi. Tok tahap yang paling maksimum lah, sekurang-kurang maksimum baginya apabila telah masuk hasyafah, maka wajib mandi. Minimumnya tadi bila mana telah sampai tahap geli-geli dah. Geli-geli. Maka ia wajib baginya mandi. Siapa wajib mandi? Suami isteri. Boleh si mandi wajib dua-dua sekali. Laki bini mandi wajib, boleh si? Boleh. Boleh. Apabila mandi wajib, boleh si suami dengan isteri mandi wajib sekali. Elakkan mandi wajib sekali. Sebab apa? Sebab kita ada adab dalam mandi wajib. Pertama, kita berwuduk dan sebagainya. Mau mandi wajib sekali, boleh, saya ada masalah. Tetapi kediri-kediri mandi. Kediri-kediri mandi. Siapatlah kita mandikan bini. Bini mandikan kita, siapat. Asing-asing. Dan banyak sebenarnya persoalan tu. Tapi Ramil si dapat nak recap. Mungkin ia datang dalam bentuk persoalan lah. Kalau ada apa-apa soalan boleh, InsyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan, sementara si lama lagi mau masuk waktu tu. Ada apa soalan si? Yalah 4 minit. Ada soalan berkenaan dengan mandi wajib? Bingung tak, malu tak mau tanya benda tu. Cuma yang tuan-tuan, benda yang kebiasaan. Dua tu lah. Maaf. 3. Nifas wiladah tu mungkin orang perempuan. Tetapi haid tu orang lelaki pun kena ambil berat. Haid, keluar mani, masuk hasyafah, tu perlu tahu. Apabila berlaku benda tu, perlu tahu. Orang perempuan kita kena tahu, bini kita, anak kita tempoh haid. Bila mula? Kena selalu, kalau boleh kita tu lazim tanyalah. Tu kadang-kadang bilanya ya aja, bilanya habis haid je happy. Awal balik malam tu tuan imam, bini dapat semayang, balik lo kami asas. Ya je. Bukan imam situ nun, Afrika Selatan. Awal balik, bini dapat semayang, je. Tapi perkiraan tempoh haid bagi isteri si dipeduli. Seorang ayah si ambil tahu isteri anak perempuannya tempoh haid dia. Ya penting ya tuan-tuan. Bukan kita sekadar aja, tetapi hal ibadahnya kita kena jaga. Apabila tamat ataupun telah sampai tempohnya, wajibnya solat. Wajibnya mengangkat hadas dan solat. Apatah lagi kalaulahnya melebihi tempoh kelazimannya. Sebab berlaku benda tu. Waktu satu ketika kami mengajar di institut pengajian tinggi, bila kita ngajar, kita tanya pelajar perempuan, berapa hari dah kita haid? 17 hari. Kena saya datang suruh, datang uzur kami ustaz, 17 hari 2 hari dah istihadah. 15 hari maksimum bagi fiqh mazhab Syafi'i, bagi tempoh orang perempuan, tempoh haidnya. Untuk orang perempuan, tempoh haid. Ia disebut sebagai tempoh haid bagi orang perempuan.
16 masih keluar darah. 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan ke atas masih keluar darah. Istihadah. Wajib solat. Wajib solat. Darah penyakit. Jadi macam ni darah masih keluar, berubat. Kena pergi berubat, jumpa doktor. Sebab dikira sebagai tidak normal tempoh berkenaan. Sebab normal di sisi kita, iaitulah tempoh haid bagi orang perempuan adalah 15 hari. Paling singkat sehari semalam. Normal maksimumnya tadi adalah 15 hari. Kebiasaan 7 hari pun dah ada dah. 7 hari, 8 hari dan tempoh-tempoh berkenaan. Lebih daripada 15 istihadah. Nah? Baik. Ya. Dah lah. Sudah? Sudah you? Sudah. Malulah mau tanya aku. Aduh. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi itu adalah beberapa perkara yang mewajibkan kepada kita mandi. Jadi kami ulang kembali. Wa yujibu ghusla min khamsati asya' min ilajil hasyafati fil farji wa min hurujil mani wa minal haidi wan nifasi wal wiladati. Perkara yang mewajibkan mandi ada 5 perkara. Pertama, masuk asyafah ke dalam faraj, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid, yang keempat nifas dan yang kelima wiladah. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.